Selamat petang, salam sejahtera. Petang tadi ada orang pergi bagi komen dalam ruangan konten saya. Mereka tanya soalan yang pertama ini yang paling saya tertarik. Mereka tanya, Nazilin, siapa aga-aga yang tak akan mengundi Anwar Ibrahim esok? Siapa aga-aga yang akan menolak undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut? Dan mereka juga tanya, Anwar Ibrahim akan tumbangkah esok? Dalam konten yang terakhir untuk malam ini, saya akan beritahu kepada Anda semua tiga jawaban itu di akhir, di tengah, dan di awal daripada konten ini. Tapi sebelum itu, bantu saya untuk tekan butang subscribe bagi membantu mengembangkan channel ini. Dan paling penting, untuk Anda mendapatkan isu-isu terkini, ulasan-ulasan terkini daripada channel saya. Baiklah saudara-saudara, saya akan jawab satu persatu persoalan tadi. Siapa orang yang tak akan undi Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dan tumbangkah Datuk Seri Anwar Ibrahim esok? Dan bagaimana yang akan berlaku selepas itu? Alright. Siapa yang mungkin tak sokong usul percaya mudah saja diteka orangnya sebenarnya? Sebenarnya sangat mudah diteka siapa orang itu. Orang-orang itu ialah orang-orang yang memang selama ini sudah bising, sudah melalak, sudah tak mahu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berdasarkan sokongan mengikut parti, jumlah ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang ini ialah seramai 148 orang. Ia merangkumi daripada Pakatan Harapan berjumlah 82 orang, Barisan Nasional 30 orang, GPS 23 orang. Gabungan Rakyat Sabah iaitu GRS 6 orang, Warisan 3, KDM 2, PBM 1 dan Bebas 1 kerusi. Selebihnya iaitu 74 kerusi ialah milik Perikatan Nasional yang merupakan blok pembangkang. Dengan memiliki jumlah sebanyak sokongan sebanyak 148 daripada 222 kerusi parlimen keseluruhannya, bermakna Anwar cukup mencapai garis 2/3 majoriti dalam kerajaan yang dipimpinnya sekarang. Jika semua ahli parlimen parti-parti yang membentuk kerajaan setia kepada keputusan parti masing-masing, maka undi yang akan diperoleh oleh Anwar Ibrahim ialah dalam undi percaya tersebut di parlimen esok adalah 148. Pun begitu, dalam proses pembentukan kerajaan selepas PRU 15 baru-baru ini, dikatakan seramai 10 ahli Parlimen BN telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dua daripada mereka bagaimanapun telah bertemu dengan Anwar di pejabat Perdana Menteri baru-baru ini. Kedudukan mereka yang selebihnya itu masih misteri ketika ini. Sama ada masih menyokong Muhyiddin atau turut akur dengan keputusan UMNO BN yang memilih bersama PH membentuk kerajaan perpaduan. Lebih 20 ahli parlimen BN yang lain adalah mereka yang bersama dengan apa juga keputusan parti, setia kepada Ahmad Zahid Hamidi dan pasti akan menyokong usul percaya terhadap Anwar. Kiranya 10 atau mungkin 8 ahli parlimen BN yang sebelum ini menyokong Muhyiddin itu tidak mengundi Anwar dalam usul percaya esok, maka undi yang diperoleh Anwar Ibrahim dalam usul percaya tersebut akan berkurangan kepada sama ada 138 atau 140. Jumlah kedua-dua itu bagaimanapun masih melepasi garisan 112, yaitu jumlah majoriti paling minimum atau majoriti mudah yang diperlukan untuk mengekalkan kerajaan sedia ada. Ahli-ahli parlimen daripada gabungan parti lain boleh dikatakan tidak diragui kesetiaannya, kerana mereka secara umumnya akur, taat dan setia kepada ketetapan parti atau ketua masing-masing. Apabila parti masing-masing sudah membuat ketetapan menyokong Anwar dan akur terhadap titah agung untuk membentuk kerajaan perpaduan,
mereka biasanya tidak akan berpaling lagi daripada pendirian yang telah dimuktamadkan itu. Boleh dijamin 100% mereka daripada gabungan selain BN itu akan menyokong Anwar dalam usaha atau dalam usul percaya yang akan dikemukakan esok. Jadi, sementara kemenangan memang boleh dikira sudah terjamin buat Anwar, persoalan yang timbul sekarang ialah apakah undi yang diperolehnya berjumlah 148 itu, maafkan saya, berjumlah 148 itu, yaitu melepasi 2/3 atau kurang daripadanya. Kalau berjaya 148 undi diperoleh, maka stabillah kerajaan yang terbentuk untuk 5 tahun mendatang ini. Meskipun jika undi yang diperoleh kurang daripada 148 itu tidak menjejaskan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri, risiko lebih besar sebaliknya ialah kepada mereka yang tidak mengundi mengikut ketetapan parti itu. Dengan arti kata lain, Anda undi atau tidak pun, Anwar Ibrahim tetap jadi Perdana Menteri. Anda tolak atau menerima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pun, Anwar Ibrahim tetap menjadi Perdana Menteri. Kerajaan itu masih terus, kerajaan tak akan tumbang. Tapi yang akan tumbang ialah orang yang tak undi itu. Mereka pasti akan terkesan, mereka pasti akan dihukum. Dan lebih teruk lagi, mereka terpaksa mengosongkan kerusi mereka kerana akan dipecat dan seterusnya. Mereka terpaksa melalui satu lagi pilihan raya kecil. Kalaupun identiti mereka tidak diketahui semua orang, ketua parti berkenan tentu boleh mengenal pasti siapa di kalangan ahli parlimennya yang tidak mahu akur dan setia kepada keputusan parti itu. Akhirnya, kalaupun dengan tidak mengundi usul percaya itu tidak menyebabkan kedudukan mereka sebagai ahli parlimen tergugur, ketua parti berkenan tentu lebih arif untuk menguruskan mereka. Ditulis oleh Sabuddin Hussein, ubasuai oleh Nazilin Unity. Sekarang persoalannya ialah, kalau Anwar Ibrahim menang dalam undi usul percaya tersebut, tentulah Muhyiddin Yassin tak boleh kata apa-apa lagi. Nak cakap apapun tak berguna lagi. Itu penghujung kepada drama keabsahan yang dipersoalkan oleh Muhyiddin Yassin. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada usul undi percaya tersebut, yang paling teruk ialah negara kita. Kita akan kembali semula kepada zaman gelap di mana tidak ada kerajaan dan gantung. Anwar Ibrahim terpaksa letak jawatan dan seluruh kabinetnya turut terpaksa letak jawatan. Maka kita akan buang masa lagi selama sekurang-kurangnya 2 minggu atau seminggu, paling kurang 10 hari untuk membentuk lagi kerajaan baru, membentuk lagi kabinet baru, mencari lagi Perdana Menteri baru. Silap sikit nanti bentuk lagi kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang ditolak, dibentuk lagi balik. Jadi buang masa. Buat apalah macam itu kan. Lebih baik kita teruskan ini 5 tahun lagi. Itu yang akan terjadi. Anwar Ibrahim tetap menjadi ahli parlimen tetapi terpaksa membubarkan kabinetnya, bentuk lagi dan cari lagi Perdana Menteri baru. Nak tahu siapa Perdana Menteri yang baru? Kita pun tak tahu. Sebab tergantung lagi. Parlimen tergantung lagi. Bukan parlimen tergantung. Kerajaan tergantung lagi karena tidak tahu siapa yang ada majoriti. Akhirnya apa jadi? Bentuk juga kerajaan perpaduan. Jadi, di mana yang baiknya apabila Anwar Ibrahim kalah? Tiada baiknya. Yang ada hanya kerugian untuk kita rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.